macam janin dalam rahim. Coba orang bayangkan posisi itu. Begitulah dia punya posisi. Joy, joy, I need space. Love, I need me. Hi guys, welcome back. Okay, today saya mau cerita pasal konspirasi pembunuhan Along dari kumpulan Spoon. Siapa tidak kenal dengan Spoon, lagu dia yang rindu serindu-rindunya. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku. Pada tahun 1994, nama dia mula memuncak. Populariti dia memang time tu meletup-letup lah sekitar tahun itu. Okay. Nama sebenar Along ialah Sabiul Malik Syafi'i, anak kelahiran Negeri Sembilan. Beliau ditemukan meninggal pada 6 Januari tahun 2000. So, without any further ado, jom kita dengar cerita-cerita pasal Along. Okay? Okay, go. Kejadian berlaku sekitar tahun 2000, iaitu tepat pada waktu jam 1 pagi, 26 Disember tahun 2000 lah. Suspek merupakan salah seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal, iaitu Muhammad Yaakob Demyati. Mangsa ditemui mati di dalam guni di sebuah gaung bertempat di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras pada 6 Januari tahun 2000. Mau dipendekkan cerita, pada satu malam si suspek ni membawa si Along pergi satu tempat sangat sunyi, tiada perkampungan langsung pun di situ. Lepas tu 45 minit macam tu, yang pemandu bawa dorang dua pergi situ tadi tu, pergi tempat tu, patah balik lah. Mungkin sebab dia tak sedap hati, dia takut apa-apa terjadi kan, patah balik. Tapi malamnya dia cuma nampak si suspek je satu orang. Si Along dia langsung tak nampak. And then masuklah si suspek dalam kereta, dan jalanlah dorang. Lepas tu tiba-tiba si pemandu ni tanya, Along mana? Lepas tu suspek cuma menjawab, dia bilang, biarkanlah dia, marilah kita pergi. Lebih kurang macam itulah, tapi tidaklah kan pakai slang Sabahan, pakai slang dorang lah. Lepas tu si pemandu ni rasa gelisah lah, lagi dia tanya lagi sekali. Dia cakap, mana Along? Tapi kali ini si suspek cuma berdiam diri. Dia termenung macam itulah. Dia langsung tak mau jawab apa-apa sepatah perkataan tu. Lepas tu 10 hari kehilangan si Along, suspek pun ditahan polis. Sebab masa tu cuma si suspek je yang orang terakhir bersama dengan si Along masa tu lah. Dan dia ditahan polis. Dalam masa kehilangan si Along ni, dalam masa 10 hari kehilangan si Along ni, keluarga mangsa menerima satu panggilan mengatakan bahawa si Along ni kena culik. Si penculik tu klaim bahawa si Along ni kena culik oleh dorang tu lah yang buat panggilan tu. Lepas tu dorang minta wang tebusan sebanyak 500,000 sebelum si Along ni dilepaskan. Lepas tu pihak polis pun jalankanlah siasat. Tidak ada sama sekali penculikan dalam kes Along ni. Maksudnya Along tidak terlibat dengan kes kena culik ke apakah, dia memang hilang. Lepas tu yang kena tangkap tadi ni, si suspek ni kan dia kena tangkap. Lepas tu dia kena siasat. Tiba-tiba dia buat satu kenyataan, which is dia bilang, mayat dia saya kasih masuk dalam bumi, lepas tu saya buang. Macam itulah, dalam kena siasat ni tiba-tiba dia buat kenyataan macam tu. Kau tak terkejut, gila apa itu. Tiba-tiba ni, lepas tu mungkin dia sedar kan, so dia terpaksa buat pengakuan lah macam tu. Lepas tu si suspek ni setuju untuk bawa pihak polis pergi tempat yang dia buang si Along ni. Dia mau kasih tahulah lokasi sebenar pembunuhan tu. Lepas tu pihak polis sama dengan SMART sama dengan Polapol terlibat dalam misi pencarian mayat si Along ni. Sampai di tempat kejadian, tiba-tiba dorang jumpa mayat tu sudah reput. Lepas tu dengan tangan yang terikat dalam keadaan posisi macam janin dalam rahim. Coba bayangkan posisi itu. Begitulah dia punya posisi ketika ditemui. Hasil daripada bedah siasat dari ahli forensik mengatakan kematian Along disebabkan jerutan pada leher. Tiada saksi yang melihat mangsa ni kena bunuh. Maksudnya seorang pun tiada nampak lah time si mangsa ni kena bunuh tu, kena jerut leher tu, tiada satu orang pun yang nampak. So pendakwa raya cuma bergantung keterangan ikut keadaan. Waktu kejadian
suspek ni membawa si Along naik kereta sama-sama dengan dia. Lepas tu dalam kereta tu si suspek ni bertanya lah, dia bilang, kau ada hubungan kah dengan istriku sama bini aku? Dia cakap macam tu. Tapi si mangsa ni dia menafikan, dia cakap dia tidak ada apa-apa hubungan pun dengan bini kau. Saya tidak apa-apa hubungan dengan bini kau. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia ditanya berkali-kali, tapi dia tetap tak mau bagi, bukan tak mau bagi tahu, dia tetap menafikan benda tu. Dia tiada langsung hubungan pun dengan bini si suspek ni. Lepas tu si suspek ni geram. Dia katuk-katuk kepala si Along ni, dia katuk begitu. Dia tumbuk-tumbuk lah gitu. Tumbuk-tumbuk. Lepas ni yang si pemandu ni ternampakkan kena tumbuk-tumbuk lah. Kena tumbuk sudah si Along. Lepas tu dia cuba memberhentikan keadaan tu lah. Dia cuba melarang, dia cakap stop, jangan cederakan si Along, dia bilang macam tu. Tapi dia nak mau dengar. Di situlah kejadiannya berlaku. Dia geram. Lepas tu tiba-tiba dia menyuruh si pemandu ni berhentikan kereta. Aku kata stop kereta, saya mau terkencing. Begitu. Ala-ala dia mau terkencing kononnya lah. Tapi yang peliknya dia turun mau terkencing tu, tapi dia tarik sekali mangsa. Dia tarik bawa turun sekali dengan mangsa. Lepas tu dia arahkan si pemandu tu, dia cakap, "Okey, kau baliklah." Macam tu. So baliklah si pemandu ni kan, apalah daya si pemandu ni kan, dia cuma pemandu, disuruh balik. Lepas tu dia balik. Sudah dia balik macam tu, disitulah terjadinya kes pembunuhan tu. Kemungkinan besar waktu itulah si mangsa ni, si Along ni kena bunuh oleh suspek. Sebab itulah dia patah balik tadi tu, si pemandu tu patah balik sebab dia ndak sedap hati, dia patah balik. Dia cuma nampak si suspek ni je seorang. Mungkin disitulah sekitar kejadiannya pembunuhan si apa ni kan. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa suspek didapati bersalah dari keterangan mengikut keadaan sebab si suspek mempunyai motif yang cukup kuat untuk membunuh si Along ni. So dia dihukum gantung sampai mati oleh mahkamah. Lepas tu dia buat rayuan, tapi rayuan dia ditolak. Dia tetap akan dihukum gantung sampai mati. So guys, that's it rasanya, I guess. So kalau ada info yang kurang tepat ataupun cerita-cerita saya yang kurang yang saya tidak tahu tapi kamu tahu, let me know in the section comment down below. So itu je kronologi pembunuhan Along yang setakat yang saya tahu. So I'll see you in my next video, I guess. Okay, bye, thank you so much.